Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutan emas boleh dibayar, hutan budi bawa ke mati. Okay, nama penuh saya adalah Daniel James Tyler. Asal daripada nama tempat saya tu Cheltenham, dia dekat-dekat dengan Bristol, dekat London. So saya datang ke Malaysia tahun 2009 dan sekarang ni menetap di sini dah, ni masuk tahun yang ke-12 lah. So saya, adik-beradik saya 3 orang. Saya anak yang kedua dan saya seorang je yang berada di sinilah. Yang saya abang ada seorang, adik seorang. So dengan family saya, dengan mak ayah semua dekat sana, dekat England, dekat sana. Tapi dia orang pun datang ke sini setiap tahun dan saya dengan family, dengan wife saya, dengan anak-anak saya akan balik ke sana juga setahun sekali lah. So family kat sini, saya of course ada isteri saya, anak saya 2 orang. Zain umur 2 tahun setengah dan Eden ada hampir 2 bulan baru lagi. Dan isteri saya Nadifa dah sepaya dengan saya, umur 31, lahir tahun 89. Dan saya dah kahwin dah 3 tahun. Tahun ni masuk 4 tahun. Itulah sedikit. Saya, macam saya cakap tadi, nama penuh saya Daniel, tapi saya singkatkan kepada Dan. So masa saya mula-mula datang sini, pergi ke Terengganu dan jumpa dengan orang di Pulau Kapas, dan saya perkenalkan saya sebagai Dan lah. So orang kata dah, kalau kat Terengganu kita akan panggil Mak Dan lah. Tapi awal-awal tu tak lekat lagi sebenarnya, macam orang tempatan je situ dia panggil Mak Dan. Tapi makin lama dan saya start guna juga, macam bila jumpa dengan orang, saya kenalkan diri saya sebagai Mak Dan. Dan makin ramai orang tahu, oh ada Mak Saleh yang duduk di pulau nama Mak Dan. So dia, nama glamour tu boleh datang daripada situ lah. Tapi asal dia adalah 2-3 orang je dekat Pulau Kapas yang guna nama tu untuk panggilan kawan-kawan je sebenarnya. Saya pilih Terengganu sebenarnya sebab masa tu saya backpacker. 2008-2009 saya backpack. Dan saya masa tu saya dekat Thailand dan saya nak pergi ke Singapura. So, saya kena lalu je di Malaysia. Dan sebab saya backpack, kita lalu ikut tanah besar lah. Dan saya masa tu boleh kata macam pantai timur di Thailand lah. So secara logik kita turun, kita ikut pantai timur di Malaysia lah. So kita masuk di Kelantan, so kita pergi ke Pulau Perhentian, duduk situ dalam seminggu, lepas tu turun bawah lagi ke Pulau Kapas. Dan masa duduk di Pulau Kapas tu dah ada feeling yang lain sikit daripada tempat-tempat lain yang kita pernah pergi. Contoh bila kita berada macam certain tempat yang sangat-sangat touristy, kita ni tak dapat rasa macam, bukan nak kata orang tak yakin, tapi kita tahu kita just ada salah seorang pelancong dalam dia punya jumlah pelancongan dalam satu tahun lah. Tapi masa dekat Pulau Kapas tu, dia ada satu feeling yang sangat macam keluarga, brotherhood, homely punya vibe lah. Dan bila kita macam, masa tu saya seorang, backpack seorang, jauh daripada keluarga, jauh daripada kawan-kawan apa semua kan. So bila kita rasa macam terjumpa setempat yang macam boleh kata macam orang dah yakin, kita rasa macam ada family punya vibe macam tu. So kita rasa seronok dan selamat nak duduk lah. Tapi yang nak macam kita, boleh kata macam kita pilih lagi untuk tempat duduk, belum lagi. Kita just macam nak duduk dekat situ rehat mungkin 2-3 minggu. Dan saya macam jenis saya, bila saya backpack ke travel ke mana-mana, saya akan belajar sikit bahasa dia. Just cukup untuk cakap hello, thank you, goodbye, basic things lah. So itu dekat Malaysia pun buat macam tu lah, dekat Terengganu lah buat macam tu kan. So makin lama duduk dekat Terengganu, makin banyak perkataan yang kita dapat belajar. Dan saya pun ingat saya tanya dengan kawan-kawan yang macam, yang saya tengah cakap ni, yang korang tengah cakap ni, bahasa Melayu ke bahasa Terengganu? Bahasa Melayu lah.
Macam bahasa Melayu lah, apalah ni bahasa Melayu lah. So saya yakinlah yang saya tengah belajar bahasa Melayu. Tapi point dia yang saya tahu sebenarnya saya belajar logat Terengganu yang beza dengan bahasa Melayu adalah bila saya pergi ke KL. Parent saya datang sini, saya jumpa dia orang dekat KL, saya nak tunjuk ke parent saya lah macam tunjuk ni macam saya boleh cakap bahasa Melayu lah ni, tengoklah. So cakap dengan orang ni. Lepas tu orang tengok macam apa? Macam So mak ayah saya macam siang ke dia kan, macam dia ingat dia pandai rupanya dia tak pandai pun. Tapi macam Dok, saya pandai, dia orang tak faham je saya tengah cakap apa. So bila kita balik Terengganu baru mak ayah saya tahu macam okey memang dia pandai pun cakap Terengganu. Tapi sebenarnya yang kita cakap Terengganu tu pun jadi kita dah boleh kata bina karier ataupun kelainan atas logat tu. Sebab ramai sebenarnya Mak Saleh cakap bahasa Melayu sebenarnya, tapi dengan logat, kalau ada yang cakap logat Terengganu ke logat Kedah ke logat whatever lah, dia ada kelainan. So dia ada something yang different daripada yang lain lah. So itulah yang sebenarnya bersyukur lah yang saya belajar cakap logat Terengganu lah. Yang paling ingat, yang paling awal belajar adalah begeh. Ada dua perkataan, begeh dengan bahang. Macam bahang ni, bahang tu macam makan sedap, bahang makanan ni ataupun bahang tu. Ingat bahang tu awal-awal, tapi paling awal tu begeh boh. Itu yang paling awal, yang paling klise untuk Terengganu, tapi yang paling awal kawan-kawan macam bagi tahu satu perkataan yang memang wajib kita tahu dalam logat Terengganu adalah begeh. Beres. Maknanya begeh tu memang daripada awal kita, bila kita dalam proses untuk belajar cakap, kita tak faham pun orang tengah cakap dengan kita apa, tapi kita begeh ni begeh semua. Tapi itu yang perkataan paling awal kita ingatlah, begeh boh. Saya ingat dulu yang saya cakap dengan wife saya tadi, aku kata apalah, masa wife saya dulu cakap dengan dia, satu perkataan yang saya susah nak sebut, bertanggungjawab. So perkataan yang sangat-sangat panjang macam tu, jadi kita pening lah, salah sebut lah. Lepas tu satu lagi saya ingat saya tengah cakap kawan saya dalam telefon. Lepas tu saya masa tu sewa satu rumah kampung. So dekat luar rumah tu ada lembu. Saya tak tahu ada lembu kat situ, tapi saya tengah cakap dengan kawan saya macam dengar ada sesuatu dekat tingkap, macam apa pula ni. Lepas tu pergi selit sikit dia punya langsir, saya tengok saya nak sebut kelembu. Nak sebut lembu, tapi dia jadi campur dengan kerbau jadi kelembu. Jadi kawan, kelembu apa pula kelembu? Kerbau campur dengan lembu jadi kelembu. Jadi perkataan-perkataan awal tu kalau saya jumpa kawan dia itu, kelembu. Tapi itu perkataan, tapi sebenarnya yang paling suka untuk diingati adalah macam grammar, macam memberpetekan. Jadi bila pula saya, especially bila datang KL, semua kan. Terengganu mana ada kan. Terengganu out gitu je. Tapi datang Terengganu kan, macam ken apa ken ni. Jadi gitu lah. Dia masa dalam 2-3 tahun lah saya ingat macam kalau 2009 datang sini, dalam 2011, 2012 saya macam yakin untuk pergi cakap dengan orang lah. Tapi still banyak salah sebut memang. Tapi daripada salah sebut kelakar tu yang kita belajar sebenarnya. Jadi ingat hari tu dengan kawan saya pergi ke pasar, nak try saya punya ayat yang saya dah belajar. So saya belajar dengan orang yang kawan-kawan dalam kawan-kawan punya setting. So dia tak ada saya, dia tak ada ni, dia ada aku dengan mu je. So saya ni ingat yang saya belajar ni pergi ke pasar jumpa Pak Cik tu. So saya nak pergi belikan dengan dia. So lalu ke dia, mu, aku nak belikan mu. Dia pula, apa pula kawan saya pula, tak boleh nak gitu dah. Apa pula? Dia kata dah, dengan aku dengan mu boleh, aku dengan mu, tapi dia dengan dia tak boleh aku dengan mu, dengan dia umur 80 dah. Okey. Maknanya dari situ kita tahu ada adab dengan benda-benda gini. Tapi masa tengah belajar awal-awal tu memang kita tak tahu adab, grammar, semua kita tak tahu. Semua kita langgar je orang kata. Sebenarnya yang budaya tu yang menarik hati saya sebenarnya masa mula-mula datang sini. Of course negara jiran kita Thailand semua dia ada budaya colourful, warna-warni apa semua.
Tapi bila datang ke Malaysia, dia sangat boleh kata budi bicara dan of course memang nampak saya sebagai orang luar. Of course saya bukan orang sini. Especially dekat Terengganu tahun 2009, saya memang seorang yang memang jauh beza daripada orang tempatan lah. Tapi kali pertama yang saya sampai dekat Terengganu, duduk dekat satu kedai kopi untuk minum air, nak pergi bayar untuk air tu, orang meja sebelah dah belanja dah air saya. Kali pertama dalam setengah jam dah sampai di tanah Melayu, dah orang dah belanja dah air saya. Macam dah kenapa pula? Macam tengok saya macam ingat saya tak ada duit ke apa ni kan. Tapi bila pergi tanya, dia kata tak, ni memang budaya kita ni. Macam awak adalah tetamu dekat tempat kita, so kita akan layan tetamu dengan baik lah, mesra. So yang tu sebenarnya menarik hati kita untuk tahu lebih lanjut sebenarnya tentang budaya. Tapi pasal makanan, kebudayaan, raya, memang saya awal-awal tu memang tertarik bila tengok musim raya, perayaan, especially kalau macam Malaysia. Rasa ni Malaysia adalah antara negara yang banyak sangat cuti raya. Macam semua sikit-sikit raya, tapi menarik. Mana kita dapat tengok semua daripada kaum, agama, semua kita dapat tengok. Tapi of course saya tertarik dengan Islam lah, dengan kita raya dengan bulan Ramadan. Mana kita tengok sebenarnya sebab saya membesar tak ada pengalaman gitu. Mana kita Christmas tapi setakat tu je. Tapi bila kita macam saya puasa sebelum masuk Islam, saya cuba. So bila kita puasa selama 30 hari dan kita raya, kita betul-betul feeling raya tu. Sebab kita dah macam we've earned that. Sebab kita dah macam korban dah susah dah sebulan ni, dan kita dapat sambut tu. So dia penuh dengan bermakna sebenarnya. Okay, so sebenarnya bagi saya bahasa ni sangat bermakna, yang gambarkan satu masyarakat ataupun satu negara macam mana. Kita kena bangga dengan bahasa kita. Contoh, saya selalu fikir macam ni, bila macam contoh saya dari Terengganu. Saya kira sekarang ni saya dari Terengganu. Tapi saya pergi mana-mana negeri, saya tetap cakap Terengganu. So kita kena bangga dengan negeri masing-masing. Dan kita kena hormat bahasa kita. Kita bukan nak kata kan, tapi ramai sekarang ni sibuk nak speaking, sibuk nak cakap English, kejor cakap English. Anak saya pun saya dah ajar cakap English sangat. Saya ajar bahasa Malaysia sebab environment dia, suasana dia semua dalam bahasa Malaysia. So kita kena bangga sebenarnya dengan bahasa yang kita ada. Sebenarnya saya dah bangga yang saya dipilih untuk jadi muka depan untuk majalah Dewan Bahasa, sebab bukan senang sebenarnya untuk dipilih. Dan kenapa macam saya sebagai orang luar dipilih untuk benda ni sangat bermakna untuk saya. Dan saya kalau boleh nak menyuruh, nak suruh semua orang cakap bahasa Melayu, cakap bahasa kebangsaan kita. Jangan bagi dia pupus, jangan bagi dia macam orang Terengganu kata macam komang. Macam dia tak macam tak hebat lah kalau kita cakap bahasa Melayu. Tapi kenapa? Contoh di UK, ada ke saya daripada London nak pergi ke Manchester cakap Manchester? Tak, kita tetap cakap logat kita. So kita kena bangga dengan logat masing-masing, sebab kita semua faham. Macam saya sekarang ni cakap, faham kan? Faham, insyaAllah faham. Jadi kita semua kena bangsa dengan logat masing-masing dan teruskan cakap bahasa Melayu, sokong bahasa Melayu. Bayar lebih kan? You sudah beri sini. Tak muat kan? Dah habis. So sekarang ni hujan, cerita dia. Itulah kita nak pergi mana? Record ya. Hutang emas di bawah belayar. Pisang emas. Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutan budi bawa ke mati. Okay, mati. One more. Okay.